Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya anak-anak Mak Jah, cucu-cucu yang disayangi di luar sana, anak-anak yang dicintai. Apa khabar semuanya sayang? Alhamdulillah. Mak Jah sentiasa mendoakan anak-anak Mak Jah di luar sana sentiasa berada di dalam keadaan sehat walafiat, diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dan yang paling penting sekali sentiasa tenang, sentiasa dalam keadaan ceria, dan yang nombor satu paling penting anak-anak, supaya kita semuanya insya-Allah kita mendapat redha Allah dan rahmat Allah. Kerana dalam dunia ni anak-anak, tak ada apa yang lebih penting melainkan kita menjadi kecintaan Allah. Itu yang lebih penting. Harta, wang ringgit kita boleh cari, tetapi redha Allah itu yang kita inginkan, ya anak-anak. Ya, seperti biasa pada minggu ini Mak Jah alhamdulillah dapatlah kita bersua lagi, walaupun Mak Jah tak pernah berjumpa dengan anak-anak di luar sana, tapi Mak Jah sangat gembira, sangat seronok kerana anak-anak Mak Jah di luar sana sudi meluangkan masa mendengar cerita-cerita Mak Jah, memberi komen yang memberangsangkan, yang positif, memberi nasihat, memberi doa dan sebagainya. Masya Allah, anak-anak Mak Jah sayang anak-anak Mak Jah di luar sana. Insya Allah, manalah tahu kan kalau terjumpa di mana-mana, harap tegur Mak Jah dan semoga kita dapat mengeratkan silaturahim sesama manusia, ya anak-anak. Mak Jah setiap minggu sangat berbesar hati, sangat gembira, sangat seronok kerana dapat berkongsi cerita dengan anak-anak di luar sana. Seperti biasalah kan anak-anak, kalau anak-anak tengok aja muka Mak Jah ni, anak-anak mesti ingat kisah-kisah misteri. Kerana Mak Jah memang suka, Mak Jah minat dengan cerita-cerita misteri ni. Kerana bagi Mak Jah, cerita-cerita yang misteri, yang di luar kemampuan pemikiran kita, dia sangat mengujakan Mak Jah. Dia sangat membuat kita rasa ingin tahu, kita tertanya-tanya, dan di luar kotak pemikiran kita. Itu Mak Jah suka. Dan yang paling penting, Mak Jah lagi suka berkongsi cerita tu dengan anak-anak. Jadi pada minggu ini Mak Jah ingin berkongsi cerita mengenai orang yang suka, minat ataupun hobi dia menyimpan barang-barang antik anak-anak. Ini pun bahaya tau. Pasal apa? Sebagaimana yang kita tahu kan, barang-barang antik ni adalah barang-barang yang lama lah. Macam Mak Jah ni dah jadi kategori antik jugalah, dah warga emas. Jadi barang-barang antik ni memang nilai dia sangat berharga kerana dia agak lama kan. Dia dah lama, ada yang beratus tahun, beribu tahun pun ada kan. Tapi beribu tahun tu memang susah nak dapat lah. Tapi kalau 2-3 tahun, kalau yang orang kata ratus tahun tu memang senang dapat. Ada yang 200 tahun, 300 tahun. Dan orang-orang yang suka menyimpan barang-barang antik ni memang sangat
sangat, orang kata hati ni sangat cekal, sangat strong ya. Kerana bukan senang nak simpan, nak jadi kolektor ataupun penyimpan barang-barang antik ni. Kadang-kadang mereka menjadikan dia sebagai perniagaan. Dia collect, dia cari barang-barang antik dekat kampung-kampung ataupun di mana saja, kemudian dia jual. Dia jual kepada orang yang betul-betul, orang yang memang hobi dia menyimpan barang-barang antik. Kalau dekat kawasan Mak Jah ni, Mak Jah sekarang ni tinggal di Perak, dekat Ipoh. Setiap minggu memang ada pasar karat. Pasar karat ni memang banyak barang-barang antik yang anak-anak boleh jumpa dekat sana. Kalau anak-anak sudi datang ke Perak kan, boleh pergi ke pasar karat. Dia buka pagi ya, sampai tengah hari lah kalau tak silap Mak Jah. Di sana macam-macam barang antik anak-anak boleh jumpa. Basikal lama, lampu yang lama, pinggan mangkuk, segala-galanya lah yang lama-lama dia boleh dapat di situ. Tetapi apa yang Mak Jah nak ceritakan pada anak-anak pada minggu ini, kerana Mak Jah ada 2-3 orang kawan yang mereka ni adalah yang seorang tu dia memang pengumpul barang-barang antik dan dia dijual kepada orang lain. Dan yang seorang ni, dia ni memang hobi dia lah. Dia memang minat barang antik, tapi bukan untuk jual, untuk dia pakai sendiri. Dan yang seorang ni pula dia suka batu. Batu cincin kan. Kan kadang-kadang kita tengok ada orang jual cincin macam-macam lah, cincin yang antik ni. Itu dia suka. Dia suka benda-benda yang macam tu. Jadi sekejap lagi Mak Jah akan kongsikan apa kisah yang terjadi kepada kawan-kawan Mak Jah. Ini yang Mak Jah nak ceritakan, kisah misterinya. Kawan Mak Jah ni, dia ni memang pengumpul barang antik. Dan kemudian banyaklah dekat rumah dia tu dah macam store dah. Dia disimpan barang-barang antik ni, kemudian dia jual dekat orang. Tapi barang-barang antik yang disimpan ni memang banyak lah. Ada yang beratus-ratus tahun. Dan dia ni memang sangat minat dengan barang-barang antik ni. Dia suka. Dan kalau dia tahu je ada siapa-siapa nak jual kepada dia, kadang-kadang ada orang yang macam, dia katalah dia rumah pusaka contoh kan, ataupun apa sajalah benda-benda yang tu dia let go kepada kawan Mak Jah ni. Kemudian dia lelong lah berapa-berapa dan dia beli, kemudian dia jual. Sebab dia dah ada pembeli dia yang orang kata regular customer. Jadi dia bercerita dengan Mak Jah, dia kata memang agak mencabar. Barang-barang antik yang dia dapat ni macam-macam lah. Ada lembing zaman dulu lah, ada cucuk sanggul lah, ada benda yang semua benda-benda zaman-zaman tahun 40-an ataupun tahun 20-an dulu-dulu ataupun sebelum daripada itu. Tak tahu mana dia dapat, itu Mak Jah pun tak tahulah. Tetapi dia kata memang, saya kata sebab Mak Jah ni pun suka barang-barang antik, tapi tidaklah taksub sangat kan. Dia kata nak jadi pengumpul barang antik ni kena kuat lah juga, kena ada pendinding. Kerana dia kata kadang-kadang kita tak tahu kita dapat satu barang ni, contohlah barang ni barang pusaka, yang barang ni adalah barang yang dulu pemilik dia ada sesuatu lah. Contohnya ada dia letakkan barang apa orang kata, bukan barang lah, dia letakkan benda yang jagaan dia tu di dalam benda tu. Kemudian kita tak tahu, kita ambil benda tu, dan benda tu dah jadi, kita dah jadi pemilik dia. Selalunya orang zaman dulu-dulu, seperti yang anak-anak pun tahu kan, orang zaman dulu-dulu dia banyak, dia punya ilmu dia. Ada yang dia suka simpan benda-benda halus ni ke tempat
yang macam barang-barang dia, kemudian dia dah meninggal dan kita pula tak tahu. Jadi dia kata pada satu hari tu dia kata dia disimpan satu lembing. Lembing ni mungkin beratus-ratus tahun dah usia dia, dan dia kata dia terdengar, dia kata orang rumah dia, kalau tak silap Mak Jah, dia kata dia ada berbunyi. Benda tu ada berbunyi lah, macam ada gangguan. Dia kemudian dia dengar macam suara orang, dia kata. Suara orang macam suara orang mendayu-dayu lah. Nak kata menangis tak juga, tapi dia terdengar suara tu. Dan dia kata dia sangat takut. Seram lah juga dia kata. Dia kata kemudian dia perasan benda tu selalunya dia kata dia letak, contohnya dia letak dekat ruang tamu. Tiba-tiba bila malam benda tu ada bunyi dekat luar, kemudian benda tu dah pergi ke tempat lain. Jadi benda tu sentiasa berubah-ubah. Dia macam kalau kita letak dekat sini, kemudian pagi besok dah pergi tempat lain. Dan dia kata dia dengar bunyi macam macam tu lah, macam orang yang macam bunyi nafas, macam tu. Mak Jah tak tahulah apa ceritanya. Mungkin lembing tu mungkin ada sejarah dia, ataupun mungkin juga pada zaman dulu-dulu lembing tu telah digunakan untuk mempertahankan diri, ataupun ada perang-perang zaman dulu. Mungkin itu jugalah penyebab dia benda tu agak menakutkan. Jadi saya pun tak tanya benda tu dia jual ke tidak, ataupun dia masih simpan, kerana bagi Mak Jah memang keberangkalian benda-benda antik ni memang dia boleh menakutkan kita. Dia memang aura dia agak seram. Dan kepada kawan Mak Jah yang seorang ni pula, dia ni bukanlah untuk jual, dia ni untuk mengumpul diri sendirilah. Dia hobi. Dia memang suka barang-barang antik, katil-katil lama, lepas tu almari lama, ataupun kursi-kursi lama. Dia suka. So dia cakap dengan Mak Jah, dia kata dia dapat orang tu lelong lah, tak tahulah dari mana dia beli benda tu. Dia beli satu set, dia kata katil lama dengan almari solid lama. Dia kata memang cantik. Dia dibuat daripada kayu. Memang kayu tu kayu macam zaman dulu punya kayu, mungkin kayu cengal ke apa. Dan dia kata cermin tu memang sangat cantik. Memang kalau tengok memang kita akan terpana, orang kata. Memang terpukau lah, sebab dengan craft dia, dengan mereka dulu buat benda tu memang sangat detail, sangat cantik. Dia punya ukiran apa semua, dengan sekali dengan dia punya katil, dia kata. Jadi benda tu dia pun letak lah, bila dia dah beli, dia letak lah dekat dalam bilik dia. Sonok lah dianya, dapat almari solid dan juga tilam yang lama. Jadi dia ni pada satu hari tu dia kata dia agak balik lewat jugalah, dia kata. Jadi dia selalunya dia tidur awal lah mungkin agaknya kan, tapi mungkin ada satu hari tu dia keluar, dia kata. Jadi dia balik lewat. Okey, dia pun balik ke rumah, dia pun nak tidur. Jadi bila kadang-kadang kita ni anak-anak, bila kita dah orang kata dah bangkang, mata kita dah tak boleh nak tidur kan. Jadi kita susah nak tidur. Time tidur kita tu kena sama. Kalau terlewat sikit kita dah susah nak tidur. Jadi pada malam tu dia kata dia macam tidur-tidur ayam. Dia tak berapa nak itu. Dia kata mungkin dah pukul 3 macam tu. Dia kata dia macam tak berapa nak tidur. Dia pun terbangun, dia kata. Dia sebab dia tak ada bunyi apa pun, dia kata senyap aja. Dia terbangun daripada tidur pada pukul 3, anak-anak. Tahu apa yang dia nampak?
Masya Allah, dia kata dekat almari solik dia tu seorang wanita seorang wanita muda, dia kata macam perwatakan macam orang zaman dulu-dulu. Rambut dia, kalau orang zaman dulu rambut dia ikal kan, dia bukan rambut straight, rambut panjang. Dia kata tengah mengiring macam ni, tengah sisir rambut, tengah sikat rambut dekat cermin tu. Anak-anak, dia sikat rambut. Kawan saya ni buka mata tengok, memang terkejut lah anak-anak. Tapi dia kata mukanya dia tak berapa nampak jelas lah, tapi dia tahu perwatakan orang tu orang zaman dulu, zaman yang kita pun belum lahir lagi kan, zaman yang tak tahulah berapa ratus tahun yang dulu. Dan dia tengah dan nampak macam perempuan muda, tak tahulah cantik ke tak. Dia kata sebab muka dia tak berapa nampak sangat, sebab dia tengah sengit macam tu, dia tengah sikat rambut dia. Allahu Akbar. Dia kata dia pejam mata, dia tak nak buka lagi mata dia, tapi dia sempat tengok lah perempuan tu tengah sikat rambut. Dia menggigil sangat takut, dia pun terbangun. Lepas tu dia kata benda tu pun macam hilang lah, lepas tu dia kata dia tak tunggu lagi. Dia kata dia dah tak boleh tahan, sebab dia sangat takut. Dia kata dia mengambil keputusan untuk jual balik lah barang yang dia beli tu, sebab dia kata kalau tak silap dia kata barang tu mungkin ada, tak tahulah, mungkin ada penunggu dia ke ataupun apa benda ke, dia tak tahu. Tapi dia kata memang dia tak tahulah dia bagi ke orang ke, dia jual ke, tetapi dia tak nak cermin tu. Sebab apa? Dia kata setiap kali dia tengok cermin, dia akan teringat benda tu, dan dia takut nanti kalau benda tu setiap malam bila dia terbangun tidur ada benda tu lagi. Jadi dia ambil keputusan untuk let go benda tu. Dia tak nak, mungkin dia tak tahulah, dia lepaskanlah benda tu. Jadi kan itulah dia ni anak-anak. Kalau memang kita hobi kita ni menyimpan barang-barang antik kan. Ni ada lagi seorang kawan, dia ni pula suka beli cincin-cincin antik. Cincin ni yang nampak batu yang cantik, dia beli. Tak tahu dekat mana dia beli. Dia kata kadang-kadang kan dekat pasar karat ataupun dekat tempat-tempat yang jual barang antik kan, ada diorang dalam satu box tu ada jual cincin kan. So dia belilah satu cincin ni, memang cantik. Dia kata memang cantik dan dia sangat berkenan. Dia pun beli cincin tu, lepas tu dia pun pakai. Dia kata ada juga cincin lain yang dia beli, tapi mungkin tak ada apa-apa kan. Tapi cincin ni sangat menarik minat dia. Dia beli kemudian dia pakai. Tapi dia perasan, dia kata bila dia pakai cincin tu, dia rasa perangai dia dah berubah. Dia macam jadi panas baran. Dia kata bila orang bergaduh je, dia nak tumbuk orang aja. Jadi kan budak ni dia dah macam pangkat anak lah dekat Mak Jah, budak muda. Dia kata dia tak boleh, kalau gaduh je, tengok je orang gaduh, dia mesti nak masuk campur, dia mesti nak tumbuk orang. Dia semangat dia lain macam, dia kata. Dan pula dia pasti, dia kata bila dia tumbuk orang, dia kata orang tu mesti akan berdarah. Wa imma kalau kena sikit pun, dia tampar ke, mesti berdarah. So dia kata macam kenapa aku macam ni? Dia lama juga dia pakai cincin tu. Dia kata setiap kali macam tu, dia bukan orang yang baran. Dia sangat cool, sangat sabar, sangat tapi tiba-tiba kalau dia pakai je cincin tu, dia mesti perangai dia berubah. Maknanya dia tak boleh tengok orang bergaduh. Kalau orang bergaduh je, dia mesti nak pergi. Ataupun kalau kawan-kawan pun apa pun, dia cepat naik baran. Dia tumbuk. Dan kalau dia tumbuk, dia kata orang tu mesti berdarah ataupun mesti mudarat kepada orang tu. Jadi dia kata ini, dia pun pergi jumpa, mungkin dia pergi jumpa ustaz ke apa ke, dia tanya kenapa dengan cincin ni. Ustaz tu kata mungkin cincin ni awak tak boleh pakai, cincin ni kita pun tak tahu dia mana asal usul cincin ni. Kemudian dia kata dia ambil keputusan untuk
tidak untuk, tak tahulah, buang ke cincin tu ataupun dia tak pakai. Tapi dia kata kalau dia tak pakai tak apa, jangan dipakai. Jadi dia pun tidaklah pakai benda tu lagi, dan benda tu tak tahulah dia buat apa, dia buang ke, dia bagi kawan ke, dia jual ke, wallahu alam. Itu Mak Jah tak tahu. Tapi Mak Jah ada juga cerita pasal cincin ni, kerana dulu adik Mak Jah dia pernah dapat satu cincin. Cincin ni dia bagi dekat suami Mak Jah, dan kita pun, dia orang yang bagi dekat adik Mak Jah ni. Dan cincin ni dia bukanlah batu sangat, tapi dia memang tak tahulah batu daripada apa, tapi dia ada ayat-ayat Al-Quran ke, sebab ayat Jawi lah, kita tak tahulah Al-Quran ke tak, tapi kita nampak lah ada alif, ada lam alif, ada apa, tapi dia dalam bentuk cincin, jadi kita susah nak baca. Dan suami Mak Jah bagi dekat anak dia, P. Andre. Jadi saya risau jugalah. Sebab kita tak tahu asal usul cincin tu, dan mungkin dia masih ada dengan anak saya, P. Andre, dan dia kata okey je lah, cincin tu tak ada apa. Tapi sampai sekarang misterinya cincin tu tak tahu siapa yang punya, sebab adik Mak Jah tu pun tak tahu orang tu dapat daripada mana, siapa yang bagi dia, tapi dia bagi dekat suami Mak Jah. Dan suami Mak Jah ni dia memang tak suka pakai cincin, dan dia dah bagi kepada anak dia cincin tu. Dan saya pun tak tahu, tapi saya rasa alhamdulillah lah, cincin tu mungkin tak ada apa-apa, tapi ada tulisan yang dan cincin tu sangat menarik, dan saya suka cincin tu. Jadi sebab dia ada huruf-huruf Jawi ya. Jadi itulah saja ya anak-anak, perkongsian Mak Jah pada minggu ini. Harap anak-anak terhibur, dan terima kasih kerana sanggup meluangkan masa mendengar cerita-cerita Mak Jah pada minggu ini. Dan Mak Jah tahu Mak Jah sangat menghargai masa anak-anak. Terima kasih kerana sudi mendengar cerita Mak Jah. Untuk pengetahuan anak-anak, apa saja anak-anak nak kongsikan dengan Mak Jah, nak komen, nak apa, silakan. Mak Jah seorang yang sangat terbuka, dan apa saja yang Mak Jah anak-anak cerita, Mak Jah akan baca dan akan menghayatinya. Dan semoga diharapkan anak-anak di luar sana sentiasa ceria, dan yang paling penting sentiasa sihat ya anak-anak, kerana kesihatan tidak ada nilainya di dalam dunia ini. Dan sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah di minggu hadapan. Dan ingat ya pesan Mak Jah, kita hidup di dunia ini jangan leka anak-anak, kerana ada yang memerhatikan kita di luar sana.